أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas limpahan kurnianya kita dikurniakan nikmat kefahaman, nikmat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana al-hidayah dan juga nikmat kefahaman itu adalah satu anugerah yang tidak dirasai oleh semua manusia. Walaupun kita dihidupkan di muka bumi ini, tetapi mereka yang mendapatkan hidayah dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya, maka dia adalah tergolong daripada kalangan orang-orang yang beruntung. Jadi insya-Allah seperti mana yang kita telah lalu pada siri-siri sebelum ini dalam surat Quraniyat, kita meneruskan perbahasan dan juga perbincangan kita mengenai asas-asas mentadabbur Al-Quran, yang mana ia menjadi satu kewajipan dan menjadi satu kemestian bagi seorang Muslim itu di dalam memahami dan meneliti kalam Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya ia adalah menjadi satu tujuan kepada keberadaan dan kewujudan kita di muka bumi ini. Satu, apabila kita berkata-kata, kita menyebut berkenaan tentang at-tadabbur ataupun kita melihat bagaimana kita berta'amul dengan Al-Quran ini, satu perspektif yang besar dan seharusnya kita garap di dalam cara kita berhubung dengan Al-Quran ini adalah kita melihat Al-Quran itu adalah satu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sesuatu yang sebenarnya ia adalah sesuatu yang hidup. Kita melihat dari perspektif Al-Quran itu sebagai satu kehidupan, ataupun disebut dalam bahasa Arabnya al-hayah. Bila mana kita melihat bahawa Al-Quran itu sebagai satu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kalam Allah, yang mana bila disebut sebagai kalam, ia adalah satu gambaran menunjukkan kepada suatu interaksi. Ia adalah satu bagaimana berlakunya, seperti contoh soal jawab di antara seorang ataupun satu pihak yang bertanya dan satu pihak yang menjawab. Ia adalah satu interaksi yang mana berlakunya satu pertanyaan ataupun sesuatu menunjukkan ke arah bagaimana seseorang itu mencari maksud-maksud tertentu daripada pihak yang lain. Ini dimaksudkan dengan satu interaksi. Dan apabila kita melihat bahawa Al-Quran itu ia bukan semata-mata satu seperti sebuah kitab yang mempunyai kandungan-kandungan di dalam kitab tersebut. Sekiranya kita lihat lebih daripada itu dan kita melihat ianya sebagai sesuatu yang hidup, maka kita dapat merasai satu hubungan yang istimewa dengan Al-Quran. Kerana seolah-olah kita dapat merasai bahawa Al-Quran itu apabila kita baca dan kita meneliti ayat-ayat yang dibaca, ia seolah-olah satu kalam yang sedang bercakap dengan kita secara langsung ataupun secara hidup. Ia seolah-olah mengenali siapakah pembaca yang sedang membacanya. Dan berlaku satu interaksi antara kita dengan Al-Quran itu secara hidup. Sebab itu akhirnya apabila kita melihat bahawa Al-Quran itu adalah satu kehidupan yang hidup, apabila kita baca Al-Quran itu seolah kita sedang berinteraksi dengan baik, seperti mana kita berinteraksi dengan kawan-kawan ataupun dengan kenalan-kenalan, dengan ahli keluarga kita, yang mana kita berinteraksi dengan mereka, mereka mempunyai satu respon balas kepada apa yang telah
kita sebutkan ataupun kita tanya dan sebagainya. Ia seolah berlaku satu soal jawab atau satu tindak balas di antara kita dan seseorang. Jadi apabila kita melihat Al-Quran itu, ia adalah satu proses interaksi. Maka apabila kita lihat ianya mampu ataupun Al-Quran itu memberikan respon kepada orang yang membacanya berdasarkan siapakah dan mengapakah orang itu membaca ataupun mencari kandungan-kandungan di dalam Al-Quran. Apabila kita lihat contohnya di dalam Al-Quran, Allah SWT telah menyebut wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatan lil mu'minin. Telah kami turunkan ataupun diturunkan Al-Quran itu yang mana ianya adalah satu penawar dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman. Maknanya apabila orang beriman ini membaca Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, maka ia menjadi satu syifa dan juga rahmah. Ia adalah satu penawar, memberi ubat-ubatan ataupun memberikan penawar kepada kesakitan jiwanya, kepada kesakitan tubuh badannya, memberikan sesuatu yang akhirnya menyegarkan dan memberi kepada diri kita sebagai satu seolah-olah satu penawar, dan juga rahmah, memberikan satu rahmat ke dalam kehidupan orang yang membaca ataupun mukmin-mukmin yang membaca Al-Quran. Dan dalam masa yang sama, apabila kita lihat ayat itu disambung dengan wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidak ditambah ataupun tidak lebih daripada menjadi satu kerugian bagi orang-orang yang zalim apabila dibaca Al-Quran itu kepada mereka, ataupun apabila mereka menelaah dan meneliti Al-Quran, maka ia hanya akan menambah satu kerugian, al-khasara. Ia akan menambah satu kerugian yang besar kepada orang-orang yang zalim walaupun mereka membaca dan meneliti Al-Quran tersebut. Akhirnya seolah-olah daripada ayat ini Al-Quran menunjukkan kepada kita bagaimana Al-Quran itu mengenali dan mengetahui siapakah mereka yang sedang membaca Al-Quran itu sendiri. Dan manfaat itu ataupun respon tindak balas daripada Al-Quran itu bergantung kepada siapakah yang membaca Al-Quran tersebut. Jadi kita melihat bagaimana Al-Quran itu seolah-olah sesuatu yang hidup apabila kita membacanya, dan kita perlu menjadi seseorang yang benar-benar beriman sebagai seorang yang mukmin akhirnya, agar kita mendapat menjadi orang yang dipilih ataupun orang yang mampu untuk mendapatkan hidayah ataupun manfaat daripada Al-Quran yang kita baca. Jadi memahami Al-Quran itu sebagai al-haya ataupun sebagai kehidupan, ia menjadikan bahawa interaksi kita dengan Al-Quran itu perlu diwujudkan dalam bentuk keinginan. Kita perlu melahirkan satu keinginan di dalam satu-satu interaksi dengan Al-Quran. Sebab apabila kita bercakap dengan seseorang pun, kita bertanya soalan, contohnya kita tidak tahu sesuatu, kita bertanya, ataupun kita mahu meminta tolong daripada seseorang untuk bantu kita, ataupun kita mahukan menyampaikan sesuatu hasrat kita kepada seseorang. Semua itu interaksi-interaksi yang berlaku secara tabiinya sebagai seorang manusia dan kepada seorang manusia lain ataupun kepada satu pihak yang lain, yang mana ianya didahului dengan satu keinginan. Dia mahu sesuatu daripada satu pihak, maka berlakulah satu interaksi. Jadi Al-Quran, apabila kita mempunyai keinginan, kita mempunyai satu kemahuan daripada Al-Quran itu, maka ia akan melakukan satu interaksi yang hidup sebenarnya. Dan lebih besar lagi apabila kita memahami bagaimana Al-Quran itu sebagai satu al-hayah, kehidupan, yang mana berlaku satu interaksi yang hidup. Ianya seharusnya apabila kita mentadabbur Al-Quran, ia melahirkan satu natijah, ia melahirkan satu kesan daripada tadabbur kita itu, kerana sesuatu keinginan yang datang daripada yang dilahirkan dalam satu bentuk interaksi, ia akan berakhir dengan satu natijah yang dimahukan daripada interaksi tersebut. Jadi apabila sesuatu tadabbur itu tidak menghasilkan apa-apa kesan ataupun apa-apa natijah yang datang, yang timbul daripada bacaan ataupun daripada tadabbur itu, maka sebenarnya tadabbur itu tidak bergerak ataupun tidak berjalan secara yang seharusnya cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab itu
apabila kita memahami dan kita berinteraksi dengan Al-Quran itu, dan ia memberikan kepada kita satu takhtit, ia memberikan kepada kita satu seolah-olah susunan kehidupan, susunan bagaimana kita berfikir, susunan bagaimana kita menyusun, susunan bagaimana kita menyusun perkara-perkara yang terdapat dalam kehidupan kita. Di manakah satu yang patut kita utamakan, di manakah satu patut kita ketepikan, di manakah satu patut kita pilih, di manakah satu kita patut tinggal dan sebagainya. Itu semua adalah satu susunan natijah yang kita ingini daripada interaksi kita dengan Al-Quran. Sekiranya ia tidak memberikan kepada kita apa-apa taksir, tidak memberikan kepada kita apa-apa perubahan, natijah dan kesan kepada kehidupan, maka sebenarnya tadabbur itu tidak berjalan seperti seadanya. Jadi akhirnya apabila kita memahami bahawa kita perlu berinteraksi dengan hidup, berinteraksi dengan hidup dengan Al-Quran, maka apa yang kita perlu jadikan adalah kehidupan kita itu sendiri, kehidupan kita itu sendiri seolah-olah sedang melihat ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupan tersebut. Apabila kita lalu kehidupan kita, kita pergi ke shopping mall, kita pergi ke kelas, kita pergi ke tempat kerja, kita pergi ke balik rumah mak ayah dan sebagainya, kita pergi melalui jalan, naik kereta jalan di highway dan sebagainya, kita jumpa dengan ramai orang. Semua laluan-laluan peristiwa dan juga kehidupan kita itu seolah-olah sentiasa menggambarkan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memandu kehidupan kita, laluan-laluan peristiwa kita dengan Al-Quran. Jadi apabila kita menyebut berkenaan Al-Quran itu Al-Hayah dan kita mentadabbur Al-Quran, maka ia akan berlangsung apabila kita mentadabbur Al-Hayah itu sendiri. Iaitu kita mentadabbur kehidupan yang kita lalui dari kacamata Al-Quran. Maka itulah sebenarnya yang dimahukan oleh Al-Quran apabila kita mampu menyatu padukan di antara kehidupan kita yang kita lalui setiap hari dengan bagaimana Al-Quran itu memandu kehidupan kita. Maka apabila kita dapat menyatu padukan di antara kehidupan Al-Hayah dan juga Al-Quran, maka kita mendapat melalui satu proses seperti mana yang dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada fasa Makkah dan juga fasa Madinah. Para sahabat mereka melalui satu proses pentarbiahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada wahyu Al-Quran itu sendiri yang diturunkan kepada mereka, yang disebut oleh para ulama sebagai ashabut tanzil. Dan maknanya mereka yang melalui proses-proses penurunan Al-Quran itu di dalam kehidupan mereka secara depan mata. Dan para sahabat dapat melihat secara real, secara langsung bagaimana Al-Quran mengurus ataupun menyusun segala kehidupan ataupun segala bentuk bagaimana mereka lalu dalam peristiwa-peristiwa hidup. Seperti mana yang kita telah kongsikan daripada sesi sebelum ini, contoh bagaimana Khawlah menghadapi krisis rumah tangga dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat penerangan berkenaan zihar, menyelesaikan urusan peribadi dia dan memberikan satu petunjuk secara langsung kepada hukum-hukum berkenaan dengan zihar. Ini bagaimana kita lihat Al-Quran dan juga kehidupan telah bersatu di dalam masyarakat para sahabat ketika itu. Sebab itu akhirnya di dalam kita mentadabbur Al-Quran ini adalah kita membentuk satu, seolah-olah kita membentuk satu synchronization di antara diri kita dengan Al-Quran, menjadi seperti mana para sahabat itu disebut oleh Sayyid Qutb Jilul Quran Al-Farid. Maknanya generasi Al-Quran yang hidup, yang seolah-olah apabila kita melihat seseorang yang bersatu dengan Al-Quran ini, dia seolah seperti Al-Quran yang sedang berjalan di muka bumi. Itulah sebenarnya matlamat yang besar daripada proses kita mentadabbur Al-Quran. Jadi daripada slot pada malam ini, insyaAllah kita akan sambung perkongsian di dalam kaedah yang seterusnya, yang kita boleh sebut sebagai kaedah khawatimul ayah. Maknanya khawatim ataupun khatimah disebut dalam bahasa Arab ini bermaksud pengakhiran sesuatu ayat. Di dalam kita melihat Al-Quran,
ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu, di setiap ayat dia akan diakhiri dengan penghujung, disebut sebagai, maknanya pengakhiran ayat lah, ataupun bahasa dalam akademiknya disebut sebagai al-fasilah, kan. Al-fasilah maknanya dia pemisah antara ayat ke ayat. Sebenarnya cara mentadabbur Al-Quran apabila kita melihat dari sudut pandang pengakhiran ayat itu, ia seolah-olah memberikan kepada kita satu gambaran secara mudah ataupun secara langsung kepada apakah sebenarnya yang dimaksudkan ataupun apakah maqasid di sebalik penerangan ayat tersebut. Kalau kita boleh melihat Al-Quran itu seumpama satu struktur Al-Quran, penyusunan surah, kemudian pergi kepada penyusunan juzuk, kemudian pergi kepada penyusunan surah, dan juga pergi kepada penyusunan ayat ke ayat. Kita dapat lihat bagaimana struktur itu dilihat sama ada secara juz'i ataupun secara mikro, yang membawa kepada satu makna yang besar. Walaupun ianya dilihat pada sudut pandang yang kecil, tetapi ia juga boleh dilihat dari sudut pandang yang kulli ataupun disebut dia boleh lihat secara makro. Namun ia boleh membawa kepada beberapa makna-makna yang lebih khusus daripada itu. Sebab itu apabila kita lihat berkenaan tentang al-khatimah, pada penghujung ataupun pengakhiran ayat, ia memberikan satu perspektif yang lebih terperinci dalam ayat tersebut. Tetapi ia boleh menjadi satu makna yang lebih besar. Sebab al-khawatim ataupun al-khatimah ini, kalau kita lihat dalam penggunaan secara tabiat manusia sekalipun, ia adalah satu asas penilaian ataupun asas perspektif dalam kita menilai sesuatu perkara. Di dalam bahkan dalam kaedah syarak sekalipun ada disebut juga sebagai al-umur bi khawatimiha, yang sesuatu perkara itu, sesuatu urusan itu dinilai pada penghujungnya ataupun pada penutup, pada akhirnya. Kita lihat bagaimana contoh di dalam syarah Arba'in, syarah hadis Arba'in oleh Ibnu Daqiq. Dia menyebut satu bab yang disebut sebagai al-a'mal bi khawatimiha, iaitu amal-amal yang diambil kira pada penghujungnya. Kalau kita lihat bagaimana hadis itu, dia salah satu hadis yang terkandung dalam bab tersebut, Ibn Daqiq dia meriwayatkan, dia menyebut daripada satu kisah, yang Rasulullah SAW pada satu ketika berlaku perang Ghazwah bersama dengan Nabi SAW, dan Nabi tunjuk kepada para sahabat ketika itu yang bersama dengan baginda, kepada baginda menunjukkan kepada seorang lelaki. Maksudnya seorang lelaki ini disebut dalam hadis itu, fanazara Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man ahabba an yanzur ila ar-rajul min ahli an-nar. Dan ketika mana para sahabat bersama dengan Nabi dan mereka pergi ke Ghazwah dan berlaku Ghazwah tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada sahabat yang bersama dengan baginda, jika kamu mahu tahu ataupun kamu melihat seseorang lelaki daripada kalangan ahli nar, daripada kalangan orang yang menjadi ahli neraka ataupun orang-orang yang akan masuk neraka, maka lihatlah kepada orang ini. Nabi SAW menyebut orang tersebut, seorang lelaki inilah. Fattaba'ahu rajulun minal qaumi, maka ada seorang lelaki ni, dia dengar apa yang Nabi sebut dan dia pun lihat, dia tengok apakah yang berlaku kepada lelaki yang telah disebut oleh Nabi SAW. Jadi ada seorang lelaki, dia lihat lelaki yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW tadi. Wa huwa ala tilkal hal min asyadin nas 'ala al-musyrikin. Lelaki yang telah ditunjukkan oleh Nabi tadi, yang dikatakan sebagai ahli neraka tadi, adalah orang yang sangat hebat ataupun seorang yang sangat maknanya dia begitu kuat di dalam menentang musuh musyrikin ketika ghazwah tersebut, ketika perang tersebut, hatta jurha fasta'dala al-maut, sehingga dia cedera dan dia telah melakukan pembunuhan diri dia. Istijala maut, dia menyegerakan kematian tersebut, kematian dia
dia dalam riwayat tersebut dia menghunuskan pedangnya kepada perut ataupun di antara dua dadanya, maka dia pun meninggal dunia. Maka setelah itu lelaki yang melihat keadaan lelaki tersebut tadi, dia pun berjumpa dengan Nabi SAW dan terus beristisyhad, asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Asyhadu annaka Rasulullah. Aku telah bersaksi bahawa engkau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi pun tanya kenapa, dan lelaki tersebut pun menceritakan apa yang telah berlaku kepada lelaki tadi yang Nabi SAW telah menyebut berkenaan dia adalah seorang ahli nar, dia adalah seorang penduduk neraka, walaupun dia seorang yang sangat hebat di dalam ghazwah, di dalam jihad tersebut menentang kafir musyrikin. Lalu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang panjang, dan dia ringkaskan bahawa akhirnya setiap seseorang itu akan melakukan amalan-amalan, walaupun orang itu melakukan amalan-amalan syurga, tetapi sebenarnya dia akan diakhiri sebagai seorang yang ahli neraka. Ataupun seseorang itu begitu kerap dan begitu melakukan amalan-amalan ahli neraka, tetapi akhirnya beliau adalah seorang penduduk syurga. Lalu Nabi SAW menyebut innamal a'malu bi khawatim. Yang sesungguhnya amalan itu akhirnya akan dikira dengan penghujungnya ataupun dengan penutup di dalam perjalanan hidup seseorang itu. Jadi ini menunjukkan bagaimana satu penilaian di sisi syarak ataupun bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita melihat al-khawatim itu sebagai satu asas perspektif ataupun satu asas penilaian kita. Dan akhirnya bila mana kita memahami bahawa kaedah al-khawatim adalah satu asas yang tabi'i dan juga asas syarak di dalam menilai sesuatu perkara, maka kita akan dapat perhatikan pula bagaimana penyusunan ayat-ayat Al-Quran itu bila mana kita melihat penghujung-penghujung ataupun penutup ayat itu memberikan kepada satu perspektif yang besar di dalam ayat-ayat yang telah kita baca ataupun dalam ayat-ayat kita mentadabbur. Jadi kalau kita lihat juga di dalam majoriti ayat-ayat Al-Quran dan penutup-penutup ataupun penghujung ayat-ayat itu, kebanyakannya menerangkan kepada sifat ataupun menerangkan kepada asma Allah, menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak kita jumpa seperti wallahu ghafurun alim, wallahu ghafurur rahim, wallahu bikulli syai'in alim, wallahu sami'un basir. Dan kebanyakannya, majoriti, saya boleh kata hampir majoriti ayat-ayat Al-Quran kebanyakannya ditutup dengan sama ada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita lihat bagaimana Al-Quran kebanyakannya ditutup dengan nama-nama dan juga penerangan kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, penerangan kepada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir alam, ia melahirkan satu perasaan hubungan yang tinggi di antara yang mentadabbur Al-Quran dan juga yang mentadbir alam itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia adalah satu bentuk perspektif yang seolah-olah mencipta satu hubung kait ataupun mencipta satu hubungan yang cukup besar di antara kita apabila kita memahami tentang hukum hakam yang diceritakan dalam wahyu dalam Quran itu. Apabila menceritakan berkenaan tentang keadaan munafikin ataupun keadaan musyrikin, menceritakan bagaimana keadaan mukminin berada dalam keadaan yang lemah dan sebagainya, berada dalam keadaan yang seharusnya perlu dijadikan sebagai ummah yang melakukan amal makruf nahi munkar dan sebagainya. Ini menunjukkan akhirnya bila ditutup dengan beberapa ayat yang menunjukkan tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ia membentuk satu hubungan secara langsung antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ia seolah-olah menunjukkan apabila kita melihat Al-Khawatim yang kebanyakannya disusun dengan majoriti ayat-ayat berkenaan tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah satu kesimpulan yang akhir kepada ma'rifah ataupun kepada pengetahuan seorang insan itu kepada Tuhannya. Kan? Seolah-olah Allah SWT mentaujih di dalam Al-Quran, melalui Al-Quran kepada kita, bagaimana kita melihat apa sahaja yang berlaku di dalam alam ini akhirnya akan kembali kepada bagaimana Allah SWT itu menguasai ataupun yang mentadbir ataupun yang mengurus
segala perkara-perkara yang sedang berlaku di sekeliling kita. Dan ini sebenarnya menjadi satu maqasid yang besar di dalam wahyu diturunkan kepada kita, iaitu untuk kita ma'rifatullah, untuk kita mengenali dan kita mengetahui. Bukan sekadar kita tahu dan kita kenal, tetapi kita dapat merasai bahawa Allah itu wujud di depan kita. Dan dengan melihat asar-asar ataupun kita melihat kesan-kesan kewujudannya di dalam alam ini. Itu adalah gambaran bagaimana al-khawatim dan al-khatimatul ayah, pengakhiran ataupun penutup ayat itu, di hujung ayat itu sebenarnya memberikan kepada kita satu penafsiran ataupun satu tadabbur memahami ayat-ayat yang terkandung sebelumnya. Kita boleh bagi contoh. Kita lihat pada contoh bagaimana kita mentadabbur Al-Quran dengan kaedah khawatim ini. Contoh yang kita boleh tengok pertama di dalam suratul A'raf, di dalam ayat yang ke-200, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Lalu ditutup pada ayat itu innahu sami'un alim. Dan Allah sebut dalam ayat ke-200 surah Al-A'raf ini, ketika mana syaitan itu cuba untuk menggelincirkan ataupun cuba menyesatkan kesesatan kepada kamu, maka Allah perintahkan dengan lafaz amr, ista'iz billah, dan mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, innahu sami'un alim, sesungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui. Bila mana kita lihat ayat itu di dalam surah Fussilat, di dalam surah Al-A'raf pada ayat 200, dan kita membandingkan pula ayat yang hampir sama dengan kita mengambil kaedah yang seperti mana kita telah lalu pada siri sebelumnya berkenaan tentang tashabbuh ataupun mutasyabihatul ayat. Kita lihat pula pada surah Fussilat, Allah dalam ayat yang ke-36 Allah menyebut wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah, dan seolah-olah ayatnya hampir sama dengan ayat yang sebelum ini. Dan Allah tutup daripada ayat itu innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui. Kita lihat antara perbandingan di antara surah Al-A'raf dan surah Fussilat tadi. Ayat yang sama yang diterangkan berkenaan tentang kesesatan yang dilakukan oleh syaitan ke atas kita, maka Allah perintahkan kepada ista'iz billah. Maknanya mintalah pertolongan untuk berlindung ataupun mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tutup dengan ayat yang sama, iaitu innahu huwas sami'ul alim, tetapi dengan satu penambahan perkataan, iaitu huwa. Jadi pada sini ia menunjukkan satu penambahan taukid dan satu taukid penegasan berkenaan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mendengar, as-sami', dan juga maha mengetahui, al-alim. Jadi bila mana kita mentadabbur kedua-dua ayat ini, dengan penutupnya yang Allah tekankan kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu as-sami', yang maha mendengar, dan sifat kedua ataupun asma' yang kedua, iaitu al-alim, iaitu maha mengetahui. Kalau kita lihat mengapa Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul meletakkan dan menegaskan dan memperlihatkan kepada kita sifat itu di dalam ayat berkenaan tentang isti'azah, di dalam meminta ataupun memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat menggambarkan bagaimana dua perkara ataupun dua poin yang besar di dalam konsep al-isti'azah itu sendiri. Iaitu yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mendengar, dan juga Allah itu maha mengetahui. Jadi di dalam perbahasan tafsir, seperti mana kalau kita lihat di dalam tafsir oleh di dalam surah, di dalam beberapa tafsir Al-Quran menyebut bagaimana as-sami' itu, ia bukan sekadar kita memohon isti'azah itu secara lisan, kan? Kerana apabila kita menyebut tentang isti'azah, kita a'udzubillahi minasyaitan, kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala godaan syaitan. Ia adalah lafaz, secara lafaz kita memohon pertolongan isti'azah tersebut.
Jadi ia membentuk zahir lisan kita dengan kita menyebut kalimah isti'azah tadi. Tetapi ia lebih dekat dan lebih terperinci apabila kita melahirkan keinginan kita untuk isti'azah, untuk kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati kita, dengan qalb. Maknanya kita melahirkan, kita mentahdirkan satu perasaan untuk Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada godaan syaitan tadi. Sebab itu Allah sebut Al-Alim, Allah mengetahui keadaan hati kita. Kan? Ini menunjukkan bagaimana kesepaduan di antara lafaz yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dengar setiap kali lafaz kita ucapkan, dan juga Allah mengetahui apa yang terkandung dalam hati kita. Jadi dalam memahami tentang konsep isti'azah itu, ia tidak akan sempurna perlindungan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kita benar-benar melahirkan keseluruhan jiwa ataupun keseluruhan apa yang ada pada kita, iaitu secara lafaznya dan juga secara tahdir daripada hati kita berkenaan tentang memohon pertolongan ataupun isti'azah tadi. Ini gambaran pertama bagaimana kita mentadabbur sesuatu ayat itu dengan khawatim ataupun dengan penghujung ataupun pengakhiran ayat tadi. Kalau kita lihat juga pada contoh yang kedua, iaitu daripada surah An-Nahl, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu mengira-ngira ataupun kamu mengira nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu tidak akan mampu mengiranya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha pengampun dan juga Maha penyayang. Kita lihat juga bagaimana pada surah Ibrahim, pada ayat yang lebih kurang hampir sama maksudnya. Dan kita lihat bagaimana ayat itu ditutup. Allah sebut dalam surah Ibrahim pada ayat ke-34, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan apabila kita berkira ataupun kita mengira nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak kita mampu, tidak akan mampu kira, sesungguhnya insan itu ataupun manusia itu dalam keadaan yang benar-benar zalim dan kafar, melakukan kufur. Jadi kita lihat bagaimana penutup khatimul ayah di antara surah yang pertama dan juga surah yang kedua daripada surah Ibrahim itu, ia ditutup dengan dua ayat yang berbeza ataupun dua kalimah yang lain lah. Iaitu pertama, innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan juga pada surah Ibrahim pula ditutup dengan ayat innal insana la zalumun kafar, menceritakan tentang insan. Jadi dalam kita melihat perbandingan di antara dua khawatim ini, kita dapat menggambarkan bagaimana penceritaan Allah SWT tentang konsep nikmat. Iaitu bila mana kita melihat pada perspektif ketuhanan, kita melihat bagaimana Allah SWT menceritakan bahawa berkenaan tentang nikmat Allah SWT, maka kita dapat memahami bahawa Allah SWT itu adalah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Dan apabila kita melihat pada perspektif insan berkenaan tentang nikmat ini, Allah menceritakan bagaimana insan itu zalum dan juga kafar. Jadi apabila kita lihat perbandingan di antara perspektif dua ni, antara perspektif daripada sudut pandang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan dan sebagai pemberi nikmat, maka kita dapat memahami dan meneliti tentang betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Al-Ghafur Ar-Rahim. Dan itu juga kita dapat lihat dari sudut pandang insan, dia akan dilihat pada dua perkara sebagai zalim dan juga kafar yang bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menunjukkan bagaimana akhirnya satu takamul, satu kesesuaian yang ditunjukkan di dalam kedua-dua khatimah ini, yang menunjukkan bahawa apabila Al-Ghafur itu kena dengan satu sifat insan itu yang sebagai al-zalum, bila mana berlaku perkara-perkara dosa dan sebagainya, maka Allah SWT adalah Al-Ghafur yang mengampuni dosa-dosa manusia ataupun al-insan itu sendiri. Dan juga Allah SWT Ar-Rahim,
dan melihat pada perspektif insan itu sebagai kafar dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bagaimana perbandingan di antara dua khawatim itu menunjukkan kepada kita satu tadabbur yang begitu luas dan begitu halus yang terkandung dalam ayat-ayat yang kita dapat baca. Seperti mana yang telah kita lihat pada contoh yang kedua ini berkaitan tentang kita memahami konsep nikmat itu di dalam satu perspektif yang lebih luas berkenaan tentang apakah khawatim ataupun apakah pengakhiran dan penutup ayat yang menceritakan tentang konsep nikmat tersebut di antara perspektif ketuhanan dan juga perspektif al-insan. Jadi inilah secara umum bagaimana kita dapat mempraktikkan, kita dapat menggunakan satu kaedah yang disebut sebagai khawatimul ayat ini dalam kita mentadabbur dan kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, dan akhirnya ia membentuk satu level ataupun satu tingkatan yang lebih baik di dalam kita memahami dan kita meneliti Al-Quran. Bukan sekadar kita membaca Al-Quran itu semata-mata ataupun kita membaca terjemahannya semata-mata, namun kita dapat meneliti dengan lebih baik hubung kait di antara ayat ke ayat ataupun daripada satu rangkaian kepada satu rangkaian. Jadi semoga daripada perkongsian kaedah yang dikongsikan pada malam ini dapat memberikan kepada kita semua satu peningkatan dan satu kemajuan dalam kita mentadabbur dan kita meneliti ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah pada sesi ataupun pada slot yang akan datang kita akan teruskan kepada beberapa kaedah-kaedah yang lebih baik untuk kita mentadabbur dan meneliti Al-Quran, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.